Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama Cikgu, Teacher Naslindawati binti Nordin daripada SMK Balai Besar Dungun Terengganu. Pada kali ini kita akan belajar fizik tingkatan 5 KSSM bab 2 iaitu tekanan SK 2.4 prinsip Pascal. Standard pembelajaran kita pada kali ini ialah yang pertama, memerihalkan prinsip pemindahan tenaga dalam suatu berdalih yang tertutup, berkomunikasi mengenai sistem hidrolik sebagai satu sistem pengganda daya, berkomunikasi tentang aplikasi prinsip Pascal dan menyelesaikan masalah dalam kehidupan harian yang melibatkan prinsip Pascal. Baiklah, jom kita cana idea. Tahukah anak-anak apakah nama alat di bawah? Alat ini terdiri daripada dua piston iaitu piston A dan B. Ya, ini ialah jet hidrolik. Jet ini terdiri daripada piston kecil dan piston besar. Jet hidrolik ini melibatkan dua piston yang berlainan saiz yang dihubungkan melalui satu pipe. Apabila daya dikenakan pada piston yang kecil, ia akan mengepam hidrolik yang terkandung dalam silinder. Lalu menghasilkan satu tekanan di mana tekanan dipindahkan secara seragam ke piston besar. Tekanan yang terhasil boleh menggerakkan piston besar untuk mengangkat beban yang ada di atasnya. Seterusnya, kita nak cana idea tentang pemindahan tekanan dalam cecair. Caranya, tekan tiup ubat gigi. Bagaimana agaknya tekanan yang bertindak oleh ibu jari dipindahkan ke mulut tiup ubat gigi? Ya, tekanan dipindahkan ke semua bahagian ubat gigi daripada tempat kita tekan ke mulut tiup ubat gigi secara seragam. Seterusnya kita tengok situasi kedua. Apabila piston ditolak, mengapa air memancung keluar ke semua arah dengan halaju tinggi? Ini disebabkan oleh tekanan dipindahkan ke seluruh bahagian air secara seragam. Jadi, air akan memancut keluar ke semua arah dengan halaju yang tinggi. Anak-anak tahukah apakah prinsip Pascal? Situasi-situasi yang digambarkan sebelum ini merupakan aplikasi prinsip Pascal. Prinsip Pascal menyatakan bahawa tekanan yang dikenakan ke atas bendalih tertutup akan dipindahkan secara seragam ke semua arah dalam bendalih itu. Seterusnya kita lihat bagaimanakah sistem hidrolik bertindak sebagai pengganda daya. Tekan ombor picagari kecil dengan ibu jari tangan kiri anda dan tahankan ombor picagari besar dengan ibu jari tangan anda. Bandingkan daya dan tekanan yang dirasai oleh kedua-dua ibu jari anda. Situasi ini anda boleh cuba di rumah atau di makmal sekolah. Daya yang dirasai oleh ibu jari tangan kanan adalah lebih besar. Yang kedua, ulangi aktiviti ini dalam arah yang bertentangan, iaitu tekan dengan ibu jari kanan dan tahan dengan ibu jari kiri. Bandingkan daya dan tekanan yang dirasai oleh kedua-dua ibu jari anda. Daya yang dirasai oleh ibu jari tangan kiri lebih kecil. Yang ketiga, picagari yang manakah menghasilkan daya output yang besar? Picagari dengan ombor yang besar iaitu di sebelah kanan akan menghasilkan daya output yang besar. Faham ya? Jadi apakah dia sistem hidrolik? Sistem hidrolik ialah sistem yang menggunakan cecair untuk memindahkan tekanan. Seperti yang ditunjukkan dalam rajah ini, daya yang bertindak ke atas ombor kecil boleh menghasilkan satu daya yang besar ke atas ombor yang besar. Sistem hidrolik ialah satu alat di mana
daya input yang kecil menghasilkan satu daya output yang besar yang kita kenali sebagai pengganda daya. Apabila satu daya input yang kecil F1 dikenakan ke atas piston kecil A1, satu tekanan dihasilkan. Tuliskan persamaan untuk tekanan P1 pada piston kecil. Ini adalah persamaannya, iaitu P1 sama dengan F1 per A1. Yang kedua, tekanan yang dikenakan pada piston besar A2 akan hasilkan satu daya output F2. Tuliskan satu persamaan untuk tekanan P2 pada piston besar. Jadi P2 sama dengan F2 per A2. Yang ketiga, berdasarkan prinsip Pascal, bandingkan tekanan pada ombor kecil P1 dan tekanan pada ombor besar P2. Kedua-dua tekanan adalah sama. Okey. Dan yang keempat, tulis persamaan yang menghubungkan daya input F1, daya output F2, luas ombor kecil A1 dan luas ombor besar A2. Jadi persamaan daripada sini P2 sama dengan P1. Jadi kita dapat F1 per A1 sama dengan F2 per A. Bagi memahami lagi pengaliran arah berdalih dalam sistem hidrolik, yang pertama kita bandingkan luas permukaan A1 dengan luas permukaan A2. Luas permukaan A2 lebih besar daripada A1. Yang kedua, bandingkan daya input F1 dengan daya output F2. Daya output F2 lebih besar daripada daya output F1. Yang ketiga, nyatakan hubungan antara luas keratan rentas ombor A dengan daya F. Luas keratan rentas, semakin bertambah luas keratan rentas, semakin tinggi daya, ataupun luas keratan yang tinggi akan menghasilkan daya yang tinggi. Nilai faktor penggandaan di sini ialah A2 per A1. Jadi kita boleh nyatakan F2 bersamaan A2 per A1 darab dengan F1. Nyatakan tiga cara untuk besarkan daya output. Kita ada piston kecil, luas permukaan kecil A1. Dan tekanan yang dihasilkan ni sama dipindahkan secara seragam ke bahagian F2 dan satu daya besar dihasilkan. Dan bagi satu permukaan A2 dengan daya F2. Jadi cara untuk besarkan daya output yang pertama, kita kena kecilkan ombor A1, besarkan ombor A2 dan tambah tekanan pada A1. Seterusnya kita lihat aplikasi prinsip Pascal bagi cek hidrolik. Yang pertama, apakah yang berlaku apabila tuas ditolak ke bawah? Injap A akan tertutup, ni injap A. Dan injap B pula akan terbuka. Kita tengok injap B terbuka dan minyak akan ditolak masuk ke ombor besar. Jadi beban akan naik ke atas. Situasi yang kedua, apakah yang berlaku apabila tuas ditolak ke atas? Tuas ni adalah pemegang. Jadi injap A ni pula akan terbuka manakala minyak dari takungan masuk ke dalam ombor kecil. Injap B akan tertutup. Baiklah, mengapa minyak digunakan sebagai bendalih hidrolik? Ini kerana takat dinding minyak tinggi dan tidak boleh dimampatkan. Bagaimana pemegang digunakan untuk mengangkat beban pada ketinggian maksimum? Pemegang digerakkan ke atas dan ke bawah secara berulang kali bagi mengangkat beban pada ketinggian maksimal. Nyatakan bagaimana beban diturunkan tanpa menggunakan pemegang. Caranya kita buka injap pelepas. Dengan itu minyak akan mengalir semula ke takungan minyak. Seterusnya kita lihat aplikasi prinsip Pascal dalam sistem brake. Terangkan bagaimana sistem brake berfungsi. Di sini adalah gambar brake hidrolik. Apabila
pedal brake dipijak, ombor pada silinder utama, silinder induk ini akan mengenakan daya pada minyak brake. Yang kedua, tekanan dipindahkan pada silinder roda ke semua bahagian roda secara seragam. Yang ketiga, tekanan ini disebabkan ombor menekan kasut brake pada roda. Dan yang keempat, geseran antara kasut brake dan gelendong brake akan memperlahankan atau memberhentikan kereta. Minyak brake mengalir semula ke silinder induk. Jadi, apabila pedal brake dilepaskan, spring akan memaksa ombor roda untuk kembali ke kedudukan asal. Bagi memahami sistem brake hidrolik, kita lihat satu soalan. Pada rajah di atas, tandakan arah pergerakan silinder induk dan silinder roda. Arah pergerakan adalah seperti ini. Okey, apakah yang menyebabkan kereta berhenti dan memperlahankan kereta? Ini disebabkan berlakunya geseran antara kasut brake dan gelendong brake. Apabila spring diregangkan dan rapat pada kasut brake. Nyatakan hubungan antara tekanan cecair dalam silinder induk dan silinder roda. Tekanan yang dihasilkan adalah sama. Yang keempat, terangkan mengapa ombor silinder roda lebih besar daripada ombor silinder induk. Ini disebabkan ombor yang lebih besar akan hasilkan daya output yang lebih besar. Yang kelima, mengapa sistem brake tidak berkesan jika terdapat gelombang udara di dalam cecair brake? Ya, udara boleh dimampatkan. Oleh itu, sebahagian daya digunakan untuk memampatkan udara. Mengapa luas keratan rentas tayar kiri belakang dan tayar kanan belakang adalah sama? Kedua-dua tayar kiri dan kanan akan mendapat daya yang sama supaya kereta tidak berpusing. Apakah pula peranan spring? Peranan spring untuk mengembalikan kasut brake kepada asal. Soalan kedua, Raja menunjukkan sebuah cek hidrolik yang biasanya digunakan di bengkel. Udara bertekanan tinggi digunakan untuk menolak ombor itu ke atas. Daya yang dihasilkan adalah cukup untuk mengangkat sebuah kereta. Soalan pertama, merujuk Raja, terangkan cara sebuah kereta dapat diangkat oleh cek hidrolik itu. Caranya, stepnya ialah yang pertama kita buka injap udara. Yang kedua, udara akan masuk ke dalam tiub dan tekan minyak ke bawah. Okey, udara ni akan masuk ke tiub dan minyak akan ditekan ke bawah. Tekanan dipindahkan ke silinder besar melalui minyak. Dan yang keempat, daya output yang besar berkeupayaan untuk mengangkat kereta. Yang kedua, terangkan cara kereta itu dapat diturunkan selepas dibaik pulih. Caranya ialah kita buka injap pelepas dan udara akan dikeluarkan. Okey, jadi ombor akan ditolak ke bawah. Soalan yang ketiga, Raja menunjukkan sistem hidrolik ringkas. Andaikan tiada daya geseran dalam sistem, berapakah tekanan dA? Okey, rumusnya ialah P sama dengan F per A. Jadi, daya dA ialah 20, manakala luas permukaan A 0.1. Tekanan yang dihasilkan ialah 200 Pascal. B, berapakah tekanan dB? Tekanan dA sama dengan dB iaitu 200 Pascal. C, berapakah daya output yang dihasilkan? Apabila tekanan sama, daripada rumus F sama dengan P per A, jadi kita masukkan nilai 200 bahagi luas permukaan 0.5, luas permukaan B, kita akan dapat daya F2 iaitu daya output bersamaan 100 Newton. Apakah kesan kepada sistem hidrolik jika luas keratan rentas ombor besar bertambah?
Jadi daya akan bertambah kerana daya berkadar terus dengan luas permukaan. Baiklah, kita tengok soalan yang terakhir. Satu sistem hidrolik yang asas mempunyai ombor kecil dengan luas kelaktar retas 2 cm persegi dan 5 cm persegi masing-masing. Apabila daya 20 Newton dikenakan ke atas ombor kecil, ia akan menolak ombor kecil ke bawah sejauh 20 cm. A. Hitung tekanan dipindahkan dalam minyak. Daripada rumus P sama dengan F per A. Okey, P sama dengan 20 bahagi 2, kita akan dapat tekanan 10 Newton per centimeter persegi. B. Hitung daya yang bertindak ke atas ombor besar. Tekanan dipindahkan secara seragam, jadi tekanan sama. Untuk menghitung daya F2, okay, tekanan darab dengan luas permukaan A2 iaitu 50. So, kita akan dapat daya output F2 500 Newton. Sin, kita nak hitung jarak ombor besar yang digerakkan ke atas. Okay, isi padu minyak ke bawah sama dengan isi padu minyak ke atas. Jadi 2 cm padu darab dengan 20 sama dengan 50. Okay, X. Jadi X sama dengan 0.8 cm. Dihitung pembesaran daya. Okay. Pembesaran daya F2 sama dengan A2 per A1 darab F1. Jadi kita masukkan nilai F2 500, A2 50 dan A1 2. Jadi kita akan dapat nilai dia ialah 25 F1. 25 kali pembesaran. Baiklah anak-anak, sekian saja tajuk 2.4 Fisik Pascal bagi Fizik KSSM tingkatan 5. Semoga berjumpa lagi. Bye. Terima kasih.